Di sini. Siapa? RTV mau telepon. Mau datang? Mau datang tapi belum ada. Kita mula saja lah kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala mula-mulanya, dan kemudian kita sama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberkati majlis kita pada malam ini dan memberkati orang-orang yang bersama-sama dalam majlis ini, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita insya-Allah malam ni seperti biasa, hari Selasa malam Rabu, insya-Allah kita akan bersama-sama dalam siri mengenali para sahabat, secebis daripada sahabat, cerita sahabat. Setiap minggu insya-Allah seorang sahabat kita akan dengar, kita akan tengok, kita akan ambil tauladan, ambil contoh, ambil pengajaran daripada kisah yang ada pada setiap sahabat. Malam ini insya-Allah kita bersama-sama akan bercerita tentang anak kepada sahabat yang kita telah ceritakan pada minggu lepas. Minggu lepas kita telah bercerita tentang Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, iaitu seorang hamba daripada yang telah dimerdekakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia hamba, kemudian dia dimerdekakan, dan kemudian mak ayah dia nak cari dia, jumpa dia, mau ajak balik, tak nak balik sebab dia suka sangat, dia gembira sangat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayah dia sedih. Tapi akhirnya alhamdulillah, hasil daripada dia tinggal bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjadi seorang sahabat yang baik, dan kemudian dia telah syahid. Dia telah syahid di dalam peperangan Mu'tah, sebagaimana yang telah kita ceritakan. Jadi sekarang ini, semasa dalam peperangan Mu'tah ni, dia ni, iaitu Zaid bin Harithah ni, telah pergi bersama-sama dengan anaknya ke peperangan Mu'tah ni. Anaknya pada masa itu umur dia 18-19 tahun. 18 ataupun 19 tahun, pergi ke Mu'tah bersama dengan ayah dia. Ayah dia Zaid, anak dia ialah yang kita nak cerita pada hari ini. Anak dia bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi Zaid itu ayah, Usamah itu anak. Jadi oleh kerana dia ni adalah anak kepada hamba, jadi kalau ikutnya, maknanya dia ni dari segi masyarakatnya, ialah dari segi orang dalam masyarakat, seorang yang rendahlah kedudukannya dalam masyarakat. Jadi Zaid ni hamba kepada Nabi ni,
dia berkahwin dengan seorang hamba juga. Hamba tu bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini masyhur dalam sejarah, sebab dia adalah orang yang memelihara Nabi semasa kecil. Ummu Aiman. Kita tahu cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni, masa kecil dia, mak dia mati, mak dia meninggal, Aminah. Ayah dia memang awal-awal lagi meninggal, Abdullah ni. Jadi mak dia ni sempat hidup dengan Nabi kita selama 6 tahun saja. Masa nak pergi ziarah kubur ayah dia di Madinah, dan juga ziarah semua tu, jadi dia pergi, 3 orang pergi pada masa tu, iaitu Nabi pada masa tu umur 6 tahun, kemudian mak dia Aminah, kemudian yang ketiganya seorang hamba perempuan. Hamba tu nama dia Ummu Aiman. Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman inilah yang ayah, mak kepada sahabat yang kita nak ceritakan pada malam ini, iaitu Usamah. Jadi Ummu Aiman ni macam mak lah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam satu hadis, dia kata Ummu Aiman ini hiya ummi ba'da ummi. Dia kata dia mak selepas daripada mak. Maksudnya dia tolong jaga aku selepas daripada mak aku tak ada, Nabi kata. Jadi maknanya Nabi ni sangat sayanglah kepada Ummu Aiman, sebab jaga dia daripada kecil lagi, Ummu Aiman. Jadi ummi ba'da ummi. Jadi selepas daripada ni dia kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Zaid bin Harisah, hamba juga tadi yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak tanyalah pasal umur dia berapa-apa tu, tak perlulah ni. Yang pentingnya ialah hamba ni, mak kepada Usamah yang kita nak cerita pada malam ni, adalah seorang yang baik. Dan bersama dengan Nabi SAW daripada Nabi kecil sehinggalah Nabi dewasa, Nabi dapat wahyu, dia masuk Islam. Kemudian dia kahwin dengan Zaid, hamba yang dibebaskan oleh Nabi tadi tu. Daripada sini dapatlah anak nama dia Usamah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini berada di Mekah selepas daripada dapat wahyu. Lepas dapat wahyu, Nabi kita ni berada di Mekah selama 13 tahun. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berada di sana selama 10 tahun. Usamah ni yang kita nak cerita ni, sahabat ni dia ni lahir pada tahun yang ke-7. 7 mana? Bukan 7 hijrah, 7 kenabian. Maksudnya Nabi dah dapat wahyu 7 tahun, kemudian masa itulah dia lahir. Jadi maknanya 7 yang masih tinggal lagi tu ialah 6 tahun. 7 campur 6, 13 kan? Gitu. Jadi maknanya sebelum daripada dia hijrah, masa dia hijrah tu umur dia 6 tahun. Kemudian lepas daripada tu dia berhijrah ke Madinah, kemudian dia akhirnya dia hidup bersama dengan Nabi selama 10 tahun lagi. Jadi maknanya kalau ikutnya 6 campur dengan 10, lebih kurang 16 tahun je umur dia. Setengah kata 17 tahun, tapi maksudnya dia ni sangat muda, baru belas tahun. Gitu. Jadi dia lahir, mak dia bagus, ayah dia bagus, maknanya disayangi oleh Nabi. Jadi sebab itulah dia ni dapat satu gelaran, nama dia Hib Ibnu Hib. Gitu. Anak yang dicintai, seorang budak yang dikasihi, orang panggil anak sayang. Gitu. Anak sayang kepada anak sayang. Anak sayang kepada anak. Siapa anak sayang yang kedua tu? Ayah dia, iaitu Zaid tadi tu. Jadi maknanya Zaid pun yang Nabi sayang, anak angkat Nabi. Yang ni kira macam cucu angkat lah. Lebih kurang macam tu. Jadi sebab tu dia panggil Hibbu Ibnu Hib. Jadi umur dia ni lebih kurang umur dia lebih kurang sama dengan Hasan. Hasan ni anak kepada Fatimah Az-Zahra. Kita ada cucu Nabi yang masyhur ni, ada 2 orang yang masyhur lah, ada lagi yang lain. Zainab ada, tapi yang masyhurnya ialah 2 orang lelaki, iaitu seorang bernama Hasan, seorang bernama Husin. Abang dia Hasan, tapi umur dia ni tak jauh. Umur ni Usamah bin Zaid ni, dia ni pula ni umur dia dekat-dekat dengan Hasan. Jadi sebab tu dia cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasa bawa budak 2 orang ni, dia letak satu sebelah peha ni,
satu sebelah paha ni, atas paha Nabi. Jadi Nabi, apa dia kata, Nabi pada masa tu dia kata berdoalah. Bila letak kedua-dua anak ni, dia Nabi berdoa, Allahumma inni arhamhuma farhamhuma. Maksud hadis Nabi ni, Nabi doa, Nabi kata, ya Allah, dia kata, aku sayang pada kedua ni, oleh kerana tu ya Allah, sayanglah pada kedua ni. Gitu. Jadi maknanya dia dapat doa daripada Nabi masa kecil lagi, dua-dua ni. Jadi Hasan kita tak ceritalah. Hasan tu ada kisah-kisah dia lah. Lain pula kita nak cerita pada malam ni ialah Usamah bin Zaid. Jadi dia ni kalau ikutnya lah, sebab dia ni hamba, dan dia ni mak dia ni Ummu Aiman ni berasal daripada Habasyah. Orang Habasyah ni maknanya sebut pada masa tu maksudnya Afrika maksudnya. Jadi bila Afrika ni kulit dia lain sikit lah berbanding dengan orang Arab. Jadi Hasan tadi ni Arab betul lah katanya. Hasan ni anak kepada Fatimah, cucu Fatimah tu anak kepada Nabi. Jadi maknanya dia ni kulit putih. Jadi seorang kulit putih, seorang kulit gelap sikit. Gitu. Jadi nak cerita di sini, dia kata dalam kisah ialah Nabi SAW ni tak pandang orang ni pada kulit dia. Jadi kulit apa-apa sama je. Jadi maknanya kesimpulan daripada pengajaran doa Nabi ni, maknanya tak ada dia ni putih, dia dapat istimewa sikit. Dia ni ni daripada gelap sikit ni, gelap ni dia rendah sikit lah. Tak, dia sama je. Jadi nak tunjuk sayang, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada kedua-dua ni, pada Hasan, minta maaf, pada Usamah ni, sekali tu dia kata Usamah ni datang rumah Nabi, lepas tu terantuk pintu, terantuk benduk, benduk orang panggil apa tu, tepi pintu tu, terantuk berdarah kepala dia. Nabi beritahu, dan masa tu dia kecil lagi. Jadi Nabi beritahu kepada Aisyah dia kata tolonglah tu itulah luka ni, budak kita luka ni. Aisyah takut. Dia kata cerita situ. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ambil Usamah ni, Nabi hisap darah yang keluar daripada kepala dia tu. Jadi maknanya dia kata jarang Nabi buat macam tu kepada orang, sampailah sehingga dia kata luka tu, bukan luka tu sembuh, maknanya darah tu berhenti. Tu cerita, nak cerita kalau ulama cerita sayangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid. Seterusnya cerita kasih sayang lagi Nabi kepada Usamah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni biasanya orang bagi hadiah. Nabi ni orang datanglah, orang pembesar-pembesar daripada negara mana, dia akan bagi hadiah kepada Nabi. Nabi tak ambil hadiah tu biasanya, bukan Nabi tak ambil, Nabi tak guna sendiri. Tak ada lah buat koleksi dalam rumah tu, ada satu bilik satu gedung hadiah, tak ada. Dia akan, biasa Nabi dia akan dapat, dia akan beri hadiah tu pada orang lain. Sekali tu ada seorang, ada hadiah ni datang daripada Yaman, diberi baju kepada Nabi kita ni, harga baju tu 50 dinar. 50 dinar ni mahal bukan main-main ni. 1 dinar dah berapa dah? Cuba kira sekarang ni, 1 dinar ni ialah 4.25 gram emas. 1 gram emas ni harga dia $70 hari ni. Harga tak tahulah hari ni ke kemarin, lebih kurang lah harga semasa 70. Jadi kira lah, mana kira kali dengan 4.25. Dekat-dekat 300 juga saya rasa. Ni bukan 1 dinar, 50 dinar harga baju tu. Baju jenis apa saya tak tahulah kan, baju tu bersulang apa pun. Tapi Nabi SAW dia kata Nabi pakai sekali je baju tu, kemudian Nabi beri baju tu kepada siapa? Kepada Usamah. Nak tunjuk dia kata sayangnya Nabi ni kepada Usamah. Jadi dia ni masa dah berhijrah ke Madinah, dia tak ikut dalam peperangan Badar. Kalau peperangan Badar ni kalau ikutnya, maknanya umur dia tu masih kecil lagi lah, 7 tahun, baru 6 tahun 2 tahun lepas tu, maknanya baru umur 8 tahun. Umur 8 tahun nak pergi ke mana awak ni, kata ni kecil lagi tuan. Masuk dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud tu setahun lepas daripada tu. Setahun lepas tu maknanya ialah umur dia 9 tahun lebih kurang. Nak katalah ni, kata setengah pendapat kata umur dia dah 11 tahun, wallahu a'lam bissawab, tapi lebih kurangnya umur dia masih kecil, masih budak lagi. Dia pergi kepada Nabi. Badar tak pergi sebab dia masih kecil. Masa perang Uhud dia nak ikut Nabi.
Dia nak cerita di sini ni, ulama-ulama bawa cerita ni ialah nak cerita hebatnya para sahabat ni. Macam mana dia tarbiyah, macam mana dia didik, macam mana dia bentuk anak-anak dia ni jadi macam ni. Iaitu dia kata masa peperangan Uhud, Nabi nak keluar, nak pergi peperangan Uhud, ramailah budak-budak ni nak ikut. Cerita budak-budak nak ikut. Kalau orang bukan kita ni, mungkin pakat lari lah kan, sembunyi, takut kena ajak. Dia ni berebut nak ikut budak. Jadi termasuk budak yang nak ikut pada masa tu ialah Usamah bin Zaid. Lalu Nabi cek, Nabi tengok umur tak cukup lagi, budak lagi. Nabi kata kamu tak boleh pergi. Lepas tu dia menangis. Bila baca cerita ni, bila Usamah ni menangis kerana tak dapat ikut pergi perang, kita ingatlah cerita, saya pernah cerita saya rasa di sini ataupun di mana tak tahulah kan. Nak masuk TV pun tak ada TV masa tu. Jadi pernah cerita apa yang berlaku di Andalus. Andalus ni Spanyol. Spanyol ni dulu ni di bawah Islam jadi kira Spanyol tu, Spanyol Portugal tu bukan sibuk main bola. Dulu Islam tu bukannya setahun, bukan 100 tahun, 700 tahun. Nak ceritanya Spanyol tu Islam, negara Islam lah. Sebab itulah Spanyol tu maju. Bukan buah limau, bukan apa, tapi dia maju sebab apa? Sebab orang Islam dulu situ tu ramai ulama-ulama Islam lahir situ. Imam Qurtubi lah, imam apa benda, banyak-banyak imam, Ibnu Hazmin, semua tu adalah daripada Spanyol. Jadi oleh kerana lamanya Islam ini memerintah Spanyol ini, orang putih tapi orang Kristian pada masa itu, orang Kristian ini dia duduk dekat Perancis pada masa itu. Dia ini memang pemikiran dia selama 700 tahun duduk fikir macam mana nak ambil balik, nak lawan orang Islam ni balik. Setiap tahun dia kata dia akan hantar mata-mata dia, bukan mata-mata ni mata-mata spy maknanya. Ni mata-mata juga ni mata-mata kampung mata-mata. Ni spy dia hantar spy dia pergi ke negeri Islam tu. Daripada mana? Daripada Perancis. Pergi cek, dia kata apa? Pergi tengok Jadi raja-raja ni suruh pergi tengok macam mana orang Islam situ. Jadi salah satu daripada cerita yang menarik yang ditulis oleh ulama-ulama dalam buku ni, dia nak cerita macam mana jatuhnya Spanyol ni ke tangan orang Kristian sampai sekarang lah. Iaitu dia jatuh ni lebih kurang pada tahun 1400, lebih kurang 1400 Jadi dia pergi dia jumpa budak, seorang budak muda menangis. Jadi dia tanyalah budak tu, dia kata kenapa awak menangis? Dia kata aku menangis sebab apa ni, raja tempat dia tu masa tu tak benarkan dia ni pergi berjihad. Jadi ni spy Kristian ni pun baliklah ke negeri Perancis dia tu. Dia cerita kepada raja dia. Dia kata tak boleh, dia kata kita tak boleh serang Andalus ni, Spanyol ni, orang Islam ni. Sebab apa? Budak-budak dia menangis tak boleh pergi berjihad. Itu tak apalah, habis cerita. Jadi macam itulah cerita bertahun sampai satu masa dia hantar pula spy dia. Ni cerita nak jatuh ni, dia dekat-dekat nak jatuh ni, dia kata spy tu jumpa budak menangis pula. Dia tanya budak menangis tu, kenapa awak menangis? Dia kata, budak tu kata putus cinta, kecewa percintaan, kecepeng. Budak-budak sekarang tak tahu, layan adalah budak-budak bahasa kecepeng, kecewa percintaan. Tu macam cerita tu lah kita tengok dalam movie, tengok apa kan. Lepas tu kecewa tu ada bunuh diri, ada terjun parit, ada terjun apa tension kan tau, ada tak boleh tidur 10 hari, ada makan dadah, macam-macam. Sebab apa? Sebab kecewa percintaan. Lalu dia pun balik ni, spy ni balik semula ke Perancis, beritahu kepada Raja Perancis. Dia kata it's time. Saya cakap orang putih kan. Mana dia kata inilah masanya apa? Kita boleh serang, dia kata. Ni negeri apa ni? Negeri Andalus ni. Sebab apa? Pemuda-pemuda dia, remaja-remaja dia menangis kerana fikir pasal cinta, pasal kasih, pasal girlfriend dia tinggal dia. Tu kan. Jadi sekarang ni memang betul lah, selepas daripada tu mereka pun serang Andalus, jatuhlah Andalus setelah daripada 700 tahun
jadi negeri Islam, jadi negeri Islam. Bayang 700 tahun tu nak banding dengan kita ni baru berapa tahun Islam kita, alat bertata dah Sultan alat bertata berapa tahun? 600 tahun tak lebih kurang saya rasa. Adalah kot 600 tahun. 600 dekat-dekat tu 700 tahun. Jadi boleh jadi Kristian balik. Cuba pergilah ke Sepanyol pada hari ni. Sepanyol ni negeri yang paling sikit orang Islam di Eropah. Spanyol dengan Portugal. Tapi nama dia, kita tengok depan nama tu L belaka tu ada L tu asalnya Al lah tu. Al dulu asalnya bahasa Arab tu. Jadi L apa benda tu, tak tahulah L apa benda. Jadi tu cerita dia lah Jadi cerita ni balik kita pada cerita Usamah bin Zaid ni dia menangis sebab tak boleh pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu macam tu budak-budak zaman tu kan. Budak-budak zaman kita ni main game lah kan. Mati berapa kali dah? 10 kali dah mati hari ni. Sebab apa? Mati main game. Lepas tu masuk pula peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ni tahun yang kelima tahun yang kelima Hijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi peperangan Khandaq. Sebab kita tahu peperangan Khandaq ni orang kafir kepung Madinah tu ada 10,000 orang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar daripada Madinah tu gali parit. Tentera Islam pada masa tu ada 3,000. Ikutnya dari segi nisbah nak lawan tak mungkin boleh lawan. Kalau nisbah duniawi, perkiraan matematik, 3 nak lawan dengan ni. Tapi Allah Ta'ala bagi ni, kemudian Allah Ta'ala tolong dengan ni. Tapi nak cerita dalam peperangan ini, dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan kita panggil peperangan Ahzab, ni nak ikut pula ni budak Usamah ni nak ikut pula. Kata tak payah pergilah. Kalau ikutnya, kalau mak kata dah tak payahlah, budak kau tu budak lagi pergi belajar tak macam tu. Tak, dia nak pergi. Kadang-kadang mak suruh pergi syahid, nanti masuk syurga panggil aku, itu tolong doa untuk aku panggil. Jadi dia pun nak pergi. Nabi tolak pula. Orang kata mau kecil lagi, nangis pula sekali lagi. Menangis dia buat apa? Dia menjinjir kaki, dia cerita dalam tu. Jinjir kaki supaya nampak tinggi. Tak, dia kata aku dah tinggi, dia kata aku bukan budak lagi. Nabi kesian kat dia kata faraqqa qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi lembutlah hati Nabi kerana dia merayu-rayu nak pergi, lalu Nabi pun izinlah dia pergi. Tu peperangan yang pertama sekali yang dia pergi, iaitu peperangan Khandaq. Selepas daripada tu semua peperangan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan ikut. Nabi peperangan berapa kali? 27 kali Nabi. Nabi tu maknanya dalam masa 10 tahun Nabi berperang, pergi keluar berperang 27 kali. Orang Islam lebih lagi, puluh-puluh ratus-ratus kali orang Islam yang lain maknanya kan, yang keluar tu. Jadi maknanya setiap kita kata duduk sebulan pergi. Gitulah cerita. Pergi tu bukan pergi nak pergi berperang, tapi pergi tu ialah pergi nak berdakwah, nak mengajak orang kepada Islam. Kalau kita tengok bola hari ni, tengok bola, musim bola sekarang ni saya tak tengok sangat, saya baca-baca gitu je dalam Twitter, dalam apa kan. Bagus saya tengok negara kotak orang main bola ni pertama kali lah orang main bola bola Piala Dunia di negeri Arab. Buat pula di kota. Bagus sebab apa? Kalau baca 2-3 hari lepas dah lebih 400 orang masuk Islam dah. Dia buat macam mana? Dia siap lah, dia kata. Dia siap pasang hadis-hadis semua, dipasang semua ni di jalan-jalan ni. Kemudian dibagi pamphlet tu. Pamphlet mengajak kepada Islam sampai di airport. Kemudian disiapkan penceramah-penceramah. Daripada bahasa Inggeris, bahasa apa semua ada. Kalau kita tengok dalam opening dia pun baca Quran tak yang budak yang tak ada kaki tu. Baca Quran. Dia tak ada lah pula yang mengarut-ngarut yang pelik-pelik, tak ada lah. Adalah BTS yang kata jugalah sikit. Tapi tak ada lah menari gogek macam K-pop tu. Jadi tapi maknanya cerita apa yang dia buat ialah dia hotel-hotel semua tempat tinggal tu semua dia buat scan-scan dan juga risalah-risalah untuk sebarkan Islam. Sebab itulah dia boleh. Tu memang dia guna betul-betul lah. Dan Arab pun tak boleh semualah, macam-macam lah ceritanya. Di kota ni boleh baca lah insya-Allah. Tapi nak ceritanya dakwah dia. Dakwah melalui negara dia tu sangat berkesan lah. Sebab orang semua datang. Lebih daripada 1 juta datang nak tengok bola tu. Hebatnya. Jadi tak nak cerita pasal bola, nak cerita pasal Usamah malam ni. Kalau ni Piala Dunia ni, tengah panas ni Piala Dunia Jadi lepas daripada tu dia pergi semua peperangan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah kepada satu peperangan yang terakhir dalam hidup baginda. Peperangan apa? Peperangan Mu'tah.
peperangan Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Kita cerita dari tu, dia tu berlaku di Mu'tah. Mu'tah ni di Jordan, jauh daripada Madinah ni jauh. Madinah ke Jordan tu sebulan naik unta. Jadi pergi, sahabat-sahabat pergi. Yang pergi tu ketua dia siapa? Ayah dia siapa? Zaid bin Harisah. Tu ketua tentera tu. Nabi dah sebut dah, kita dah baca minggu lepas ni. Nabi kata dah, kalau kau mati, kalau kau syahid, Ja'far ambil alih. Kalau Ja'far juga syahid juga, Abdullah ibn Rawahah akan ambil alih. Nabi cakap macam tu. Nabi sebut 3 tu, maknanya tak adalah tu, memang betul lah tu akan syahid tu, memang betul syahid. Dia kata sini ialah pada masa tu anak dia ni, iaitu Usamah bin Zaid bin Harisah. Zaid tu jadi ketua, ayah dia jadi ketua, dia ni ikut perang. Dia tengok sendiri ayah dia mati depan tu. Jadi nak kata sedih tak sedih, tahu macam mana lah. Sehinggalah dia kata, cerita dia pun ambil kuda ayah dia tu. Jadi lepas daripada tu, kita hujung cerita peperangan Mu'tah tu ialah habis dah ketua tentera Islam ni, 3 orang dah syahid dah. Pada masa tu tentera diambil alih oleh Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid ni pandai pusing, kita cerita gitu. Kemudian dia bawa balik tentera ni ke Madinah. Jadi yang ikut serta ialah ni Usamah bin Zaid ni. Jadi Usamah bin Zaid ni dia balik, Nabi kita boleh bayanglah sedihnya. Sebab apa kan? Zaid dah tak ada. Yang balik ni anak dia, baru umur 17 tahun. Oek balik bawa naik kuda ayah dia tu. Mana ayah kau? Ayah pun tak ada tau. Ayah dah syahid dah. Jadi dia ni nak kata lah apa yang berlaku selepas itu. Ni tadi peperangan lawan dengan Rom tadi di Mu'tah ni. Jadi Nabi SAW selepas daripada Nabi ni, selepas daripada kita kata bukan kalah tu, sebab itulah hari tu kita cerita last hari tu, hujung itu, bila balik tu orang Islam lempar batu pada tentera yang balik tu. Mereka kata apa? Farar. Apa ni lari balik ni? Macam itulah farar maksud dia. Nabi kata tak, mereka ni bukan farar, mereka ni bukan lari, mereka ni karar. Mereka ni nak buat strategi semula. Itu maksud karar. Maknanya nak balik ni bukan balik nak lari, bukan balik kalah, balik ni nak atur balik strategi peperangan. Jadi memang betul lah, bila mereka balik, Nabi SAW pun atur strategi semula nak lawan balik Rom ni. Sebab apa? Rom ni penting. Rom ni kalau dia Islam, baguslah. Habis kawasan-kawasan atas tu semua Islam. Afrika Islam, Turki akan jadi Islam, Syam akan jadi Islam, Iraq jadi Islam. Jadi Nabi SAW buat apa? Kumpul tentera balik, lantik seorang ketua. Siapa ketua? Bukan Khalid, tapi anak kepada Zaid tadi tu, iaitu Usamah baru umur 17 tahun, 17-18 tahun ni. Oek lagi dah kata. Budak lagi ni. Budak baru A-level tak ambil lagi dah. Kau macam ni? Baru nak ambil A-level tahun depan. Gitulah kata. Tapi Nabi suruh jadi ketua. Dia pun start lah. Dia pun naiklah kuda dia nak hantar tentera. Pada masa tu tengah-tengah tentera tu nak bergerak, nak pergi ke Syam tu, nak pergi lawan dengan Kristian tu, tiba-tiba Nabi sakit. Jadi bila Nabi sakit, off dulu. Kita kata KIV dulu, stop dulu. Sahabat-sahabat kata jangan hantar dulu, jangan bergerak dulu, sebab Nabi sakit. Dan Nabi sakit itu ialah Nabi sakit yang sampai kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, apa? Lantiklah seorang ketua yang lain, ketua khalifah kepada Nabi, iaitu Abu Bakar. Dan kita tahu bahawa Abu Bakar ni dia ni sekejap je kan. Sekejap je, dia perintah 2 tahun lebih je. Yang lama sikit tu Umar 8 tahun. Abu Bakar sekejap, 2 tahun lebih sikit. Abu Bakar ni cerita Abu Bakar ni, kalau kita apa ni, kita baca cerita dia, kita katakan dia ni seorang yang lemah lembut, seorang yang baik, seorang yang berhati, apa nak kata lagi lah, berhati rokik. Dia kata dalam tunya ialah mana lembut ni. Dia tak suka bergaduh-gaduh dengan orang, dia tak suka ni, dia tak macam Umar kira nak pancung orang tak? Sikit-sikit aku kerat leher dia, macam itulah. Yang kerat leher tu pancung lah, dia buat keluar pedang dia, minta izin. Tapi dia kan minta izin dengan Nabi nak buat apa-apa. Tapi maknanya cerita ni, dia ni Umar lain, Abu Bakar lain. Bergaduh saja, 2 orang tu memang asyik nak bergaduh je, bukan nak bergaduh bertumbuk. Tapi maknanya yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. Yang kita tahu dulu masa tawanan Badar 40 orang 70 orang ditawan dalam peperangan Badar, orang kafir, bawa balik ke Madinah, ikat semua 70 tu.
Nabi masa tu pertama kali orang kafir dapat tawan, kita dapat tawan orang kafir, jadi tawanan perang, POW, prisoner of war orang panggil sekarang, istilah sekarang. Letak kat situ dekat masjid tu bagi makan. Tapi Nabi fikir pada masa tu nak buat apa dengan 70 ni. Tapi Nabi mesyuarat dulu, syura dulu. Nabi tanya, mula-mula tanya Abu Bakar, macam mana nak buat apa ni 70 ni? Abu Bakar kata, mereka ni bukan orang lain, anak beranak kita juga, saudara mara kita juga. Tu dia cerita lembut hati dia kan. Takkanlah kita nak buat apa-apa pun, takkanlah kita nak bunuh, dia kata. Kita bebaskan lah, dia kata. Macam tu lah Abu Bakar kata. Nabi tak apa, tu pendapat dia. Sebab masa tu tak ada Quran lagi, tak ada wahyu lagi, tak ada arahan daripada Allah Ta'ala nak buat macam mana dengan tawanan ni, tawanan orang-orang bila kita dapat apa. Jadi Nabi SAW pun tanya pula ni Umar, macam mana Umar, apa pendapat kau? Umar kata apa? Ni dia lawan kita daripada dulu lagi, masa Mekah lagi dia duduk lawan kita ni, semelih je semua tu 70 orang tu. Masa itulah Nabi menung, tak tahu. Nabi mula-mula tu apa tu, cenderung kepada pandangan Abu Bakar. Maknanya bebaslah, ni anak beranak kita semua, macam itulah kan. Last sekali turunlah ayat Quran ni. Bila Nabi pergi kepada Abu Bakar ni, turun ayat Quran marah kepada Nabi. Bukan ayat Quran tegur lah, kita kata yang tegur kepada Nabi. Banyak Quran ni tegur kepada Nabi, antaranya ialah bila dalam kes perang Badar ni. Jadi ceritanya habis lah kita cerita tu. Kita nak cerita sini dua personality yang berlainan antara dua ni. Jadi sekarang ni tiba-tiba yang jadi khalifah ni ialah Abu Bakar. Bila khalifah Abu Bakar ni, apa benda yang dia mula-mula sekali dia buat ialah dia kata, perkara yang pertama aku mesti buat, kena hantar tentera Usamah ni, sebab Nabi SAW nak hantar. Jadi bila Nabi nak hantar, jadi apa ni, ada setengah berapa orang Ansar, dia cerita orang Ansar kan, dia tak berapa setuju dengan Abu Bakar. Kenapa dia tak setuju? Dia katakan yang kita ni masalah ni banyak, tak perlulah. Gini dia kata, kalau nak juga hantar Abu Bakar, dia kira siapa? Dia kira Umar, suruh bercakap dengan Abu Bakar. Dia orang nak bercakap sendiri dengan Abu Bakar takut, dia kira Umar. Umar pergi cakap sikit tu, takkanlah nak suruh tu apa ni budak tu jadi ketua. Budak mana? Tu lah budak Usamah tu, umur 17 tahun tu, dia nak jadi ketua perang pula dah kan. Dia pun pergi kepada Umar ni, pergi kepada Abu Bakar. Dia kata, dia pun sebutlah, dia kata gini, dia kata waqalat lahu, dia kata fa in aba illa al-mudhi fa ablighu anna an yuwalli amrana rajulan aqdamu sinnan min Usamah. Dia kata boleh tak cari orang tua sikit lah, dia kata orang berumur sikit. Ini budak nak suruh jadi ketua perang pula lah. Sebab apa? Dalam peperangan tu nak pergi ni, tentera ni ada semua. Umar pun ada dalam tu. Mana Umar, sepatutnya Umar lah jadi ketua, ataupun orang lain jadi ketua perang. Al-Khalid, Al-Walid, orang tua sikit. Ini suruh budak. Kata apa jawapan daripada Abu Bakar? Dia kata gini, dia kata sakilat ka ummuk wa adimat ka ya Ibn Al-Khattab. Nabi kata, ni siapa ni? Abu Bakar kata, Abu Bakar, mu ni nak kena ni. Macam tu lah, kalau bahasa Melayu dah tahu, bahasa saya cakap macam tu lah. Dia kata, apa dah kena kau ni Abu Bakar? Umar. Tu kata-kata dia lah. Dia kata marah. Kalau ikut dalam bahasa Arab tu, sakilat ka ummuk, kata mu ni aku tampar baru tahu. Macam tu lah ni. Pandai-pandai pula dia kata, kamu tahu tak aku buat macam ni, aku lantik dia ni Usamah ni, walaupun dia budak. Siapa yang buat macam tu? Nabi dulu buat macam tu. Dan nak hantar tentera ni pula, siapa yang nak hantar tentera? Nabi nak hantar. Aku ni suruh sambung je, buat apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Bila dia cakap macam tu, Umar takut, terketar-ketar Umar. Baru tahu kau main-main ke dengan Abu Bakar ni. Jadi di sini ulama-ulama kata gini, kata pengajaran dia ni, bila satu benda tu, kita ni mungkin kita ni adalah orang lemah lembut sikit, orang gini-gini sikit, macam-macam lah perangai kita kan, style masing-masing. Tapi janganlah style kita ni, kalau kita ni lembut, jangan berlembut dalam masalah agama. Kalau berkeras, nak berkeras tak apa, tapi jangan keluar daripada agama.
Kalau benda tu kata tak boleh, tak boleh. Jadi kalau benda tu boleh, kena boleh. Walaupun awak nak kerah macam mana, benda tu boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa orang nak kata tak boleh? Macam tu. Kata Imam. Jadi akhirnya dia kata mereka pun pergilah, perang pun pergilah. Tapi masa nak pergi perang tu Umar sepatutnya ikut sekali. Abu Bakar kata Usamah. Ni dia pun cakap ni. Masa tu dia kata keluar semula. Abu Bakar pun keluar ni. Keluar tolong hantar. Tentera tu nak bergerak ni, dia hantar. Usamah kata, Abu Bakar, kau kan bos, kata, presiden negara, tak perlulah keluar, kau duduklah di Madinah tu, jangan duduk ikut. Tak nak, Abu Bakar kata, aku nak berjalan juga sikit supaya kaki aku ni kena debu peperangan, dia kata. Debu maknanya aku ni debu sikit supaya nanti Allah Ta'ala akan tanya aku, kau pernah pergi tak? Kenapa kau tak pergi? Kenapa tak ikut? Sekarang ni aku nak ambil debu-debu sikit, dia kata, perjalanan untuk pergi berjihad ni, nak lawan dengan orang Rom ni. Kemudian tu Umar akan ikut sekali sepatutnya, tapi Abu Bakar kata nanti tak ada orang nak apa ni, nak tolong aku nak tanya siapa ni kalau ada masalah. Teman aku tak ada nak tolong aku ni, memerintah negara baru ni. Jadi dia pun cakap kepada, siapa cakap ni? Abu Bakar cakap kepada Usamah tu, Usamah, boleh tak kalau Umar tak pergi? Cerita ni ulama kata macam mana ini dia ni big boss ni. Abu Bakar sekarang ni big boss, ketua negara. Usamah tu ketua tentera tu je, tapi dia terpaksa minta izin daripada Usamah tu, walaupun dia tu budak. Nak kata apa power? Kalau dah lantik dia jadi ketua, kita mesti minta, kena hormat dia sebagai ketua. Jangan pandai-pandai pula jadi kita, sebab kita ni orang besar jadi dia buat ikut suka hati kita. Kita dah lantik dia jadi ketua, dia mestilah ikut semua apa-apa walaupun dia tu budak. Jadi itulah cerita dia. Lebih kurang tinggal masa sikit lagi, masya-Allah ada 3 minit lagi. Jadi cerita dia banyak lagi lah. Antaranya cerita yang berlaku ialah bila selepas daripada dia pergi perang ni, dia menang alhamdulillah, dan akhirnya hasil daripada kemenangan itu terbukalah. Akhirnya ni orang Rom ni takut, lepas tu takut pada Islam ni, akhirnya mereka pun lari ke mana? Lari ke Konstantinopel. Konstantinopel ni Turki sekarang, Istanbul. Jadi Nabi yang dicerita Umar ni, zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar beri duit, gaji dia lebih sikit. Dia ada gaji, pada masa gaji sikit lah kata. Tapi Umar ni ada anak dia ialah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Tapi Nabi Umar ni diberi gaji lebih kepada Usamah tadi ni. Sekali tu anak dia ni, Ibnu Umar ni, komplain kat ayah dia, ayah kenapa tak sama aku kurang, kenapa dia dapat lebih, dia hamba ini aku. Dia kata apa ni, Umar jawab ni kan, sehingga menyebabkan Ibnu Umar ni senyap, tak nak jawab. Dia kata apa? Dia kata inna abahu kana ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abika. Hei Ibnu Umar, kau tahu tak ayah dia tu, ayah Usamah tu lebih disayangi oleh Nabi daripada ayah kau. Ayah kau tu sampai akulah maknanya. Sebab itu dia cakap kepada anak dia, maknanya Nabi sayang ke ayah dia, kepada ayah dia lebih daripada sayang pada aku. Sekarang ni pula dia kata wa kana huwa ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka. Nabi pula sayang kepada dia lebih daripada sayang pada kau. Kau tu siapa? Kau tu Ibnu Umar maknanya. Jadi jangan main-main. Ni khalifah cakap ni, kau jangan pandai-pandai pula kata. Nak gaji-gaji lebih pula ni. Jadi sebab apa? Ayah kau dengan kau, ayah kau ni dengan kau tu sama je. Nak bandingkan dengan ayah dia walaupun dia ni kulit hitam. Jadi dia kata faradiya Abdullah Ibnu Umar bima furida lahu min ata. Selepas daripada tu senyap, dia kata Ibnu Umar ni tak nak lawan. Sebab apa? Barulah tahu kedudukan orang ni. Jadi akhirnya kisah dia lah. Kerana ni nak cerita ada satu kisah lagi tentang Usamah ni. Ialah Usamah ni kerana dia ni kesayangan Nabi, pernah sekali seorang mencuri. Bila mencuri dalam Islamnya hukuman dia potong tangan. Jadi Nabi naklah potong tangan. Tapi dia katakan pada masa tu orang yang nak kena potong tangan tu orang bangsawan. Tak tahulah orang bangsawan orang macam mana lah sebutnya, tapi orang bangsawan Arab pada perempuan. Jadi dia kata, macam mana ni? Kita nak macam mana nak kena potong tangan mencuri ni? Dia pun cari, dia kata, kita cari orang yang Nabi paling sayang sekali. Siapa Nabi paling sayang sekali? Tak adalah, inilah dia, Usamah. Jadi akhirnya mereka mau pergi kepada Usamah. Usamah, boleh tak pergi apa dia rekomen ke apa benda lah, ataupun tolong drop lah ni, janganlah hukum potong tangan ni, kita ni
apa kata bila dia Usamah pun pergi kepada Nabi. Usamah pergi kepada Nabi, Nabi kata, Usamah, atashfa' fi haddin min hududillah ya Usamah. Hadis ni masyhur, iaitu apa? Kata-kata ni dia kata, Usamah, kau nak beri syafaat, kau nak tolong rekomen pula ni apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi marah pada dia, sayang juga, marah juga. Sebab apa? Nak ceritanya, bila satu benda undang-undang Allah ni tak boleh, tak kira siapa-siapa, mari kabel besar mana pun, no way man, sorry lah, gitulah lebih kurang ni. Cerita kita jadi habislah kisah Usamah ni, sampai situ saja aku cerita banyak lagi kisah hidup dia, kita tak cerita, kita ambil petikan perkara-perkara yang berkaitan dalam yang hebat dalam hidup dia. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan dengan kisah sahabat yang lain yang lebih menarik lagi, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.